Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Wang Yi, State Councillor dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Rakyat China yang mengadakan lawatan ke negara ini selama 3 hari. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama di majlis menghadap tersebut adalah Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam, Mr. Chiang Keming, Vice Minister of Commerce, Mr. Wu Changhao, Assistant Minister of Foreign Affairs dan Mr. Deng Po-ching, Vice Chairman, China International Development Cooperation Agency. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Semasa majlis menghadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai isu-isu dua hala dan serantau yang berkepentingan bersama di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Hubungan diplomatik dan dua hala antara negara Brunei Darussalam dengan Republik Rakyat China terus akrab dan kukuh. Bersempena ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China ke-30, pelancaran logo dan penganugerahan diadakan petang tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Perakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Tuan Yang Terutama Wang Yi, State Councillor dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Rakyat China. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah dan sijil kepada Muhammad Alif Haji Awang Madial, pemenang pertandingan mencipta logo. Usaha dan restu dari kedua ibu bapa antara kunci kejayaan pelajar cemerlang yang menerima anugerah pagi tadi. Kembali selepas ini dengan laporan lanjut mengenainya. Majlis doa kesyukuran untuk kontingen Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB bagi pasukan pemantau antarabangsa Mindanao ke-16 IMT M16 dan kontingen Brunei di bawah Batalion Malaysia Malbat 8507 untuk United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL diadakan petang tadi di Surau Ad-Difa Bolkiah Garrison. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Major Jeneral Udara Datu Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB, Pengiran Datu Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Abdul Hamid, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei dan Brigadier Jeneral Bersara Datu Seri Pahlawan Syahril Anwar bin Haji Ma'awiyah, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Kontingen IMT M16 dan kontingen Brunei Malbat 8507 selamat kembali ke negara ini setelah selesai menjalankan misi masing-masing. 130 orang pelajar dari sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan dan pendidikan swasta seluruh negara petang tadi menerima anugerah pelajar cemerlang bagi tahun 2019. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. 6 anugerah disampaikan.
Usaha dan restu dari kedua ibu bapa antara kunci kejayaan pelajar berkenaan di samping rasa hormat kepada guru-guru. Plan ahead, like what you want to do in the future. If you want to do this, then you have to work hard on this. There's a time when you want to play, there's a time when you have to work hard. And di dunia ni mesti ada balance. Belajar juga, tapi yang penting dari segi spiritual ya. We must have a target in our life, so like we must have a straight goal for what we want, and for that we must. Kalau in Malay, people say doa, usaha, ikhtiar. Subjek Al-Quran ini bukanlah macam subjek biasa yang Tani patut revise kalau macam periksa tu baru tahan merevise. Ini subjek yang Tani mesti revise setiap hari. Kalau Tani dah revise setiap hari, mungkin sehari dua pun apa yang kami hafal tu boleh hilang. Jadinya mestilah Tani tekun dan beristiqamah dalam mengulang dan menghafaz Al-Quran. I usually revise when I have time, like before Gama. I feel grateful, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah for this anugerah, since it's also one of my goals. Kursus Maktab Turus akan melengkapkan para peserta dengan pemahaman yang lebih baik terhadap konsep-konsep utama operasi dan strategi pertahanan dan keselamatan termasuk kebolehan dalam perintah asas, analitis dan komunikasi. Berucap semasa majlis pembukaan bagi kursus Maktab Turus sesi ke-11 CSC 2021, Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB berkata, kursus tersebut juga menyediakan platform interaktif bagi peserta untuk berkongsi, meneroka dan membincangkan konsep-konsep dan isu-isu berkaitan dengan keselamatan semasa. Majlis berlangsung pagi tadi di Akademi Pertahanan ABDB. Having said that, you must grasp and respond to the changing realities of our security environment. 33 pegawai termasuk 18 pegawai ABDB, seorang pegawai pasukan polis di Raja Brunei, seorang pegawai daripada Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan 13 pegawai antarabangsa daripada 10 buah negara menyertai kursus ini. Kursus diadakan selama 40 minggu yang dikendalikan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD bagi tahun ketiga sebagai pembekal akademik. Di penghujung, peserta-peserta kursus yang berjaya akan dianugerahkan Graduate Diploma in Defence and Security Studies daripada pihak UBD dan peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Master of Defence and Security Studies. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes baharu COVID-19 dicatatkan di negara ini, manakala 3 kes aktif masih menjalani rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 174 dengan kes sembuh seramai 168 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 33 kes. 613 orang sudah menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,185 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 308 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 86,367 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Negara Brunei Darussalam pada masa ini masih berada dalam monsun timur laut yang mana lazimnya keadaan cuaca dalam tempoh ini adalah tidak menentu dengan hujan lebat atau hujan berpetir sekali-sekala. Sejak awal tahun ini, negara telah mengalami hujan setiap hari dan stesen pencerapan kaji cuaca
Lapangan terbang antarabangsa Brunei telah pun merekodkan jumlah turunan hujan sebanyak 328.1 mm. Awang Muhammad Hussaini bin Aji, Pengarah Kaji Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam berkata, mengikut purata jangka panjang, jumlah turunan hujan bagi keseluruhan bulan Januari adalah 308 mm. Peningkatan aktiviti dan jumlah hujan yang tinggi di negara Brunei Darussalam pada masa ini adalah dipengaruhi oleh kombinasi sistem tekanan rendah yang berada di kawasan utara Borneo dan juga luruan angin timur laut yang kuat berada di rantau kita. Jadi curahan hujan yang lebat di kawasan daerah Brunei Mora, daerah Tutong dan di kawasan persisiran daerah Belait ini menyebabkan kejadian banjir dan banjir kilap terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir. Jadinya keadaan air pasang juga semasa hujan lebat telah menyebabkan banjir berlaku di kawasan berhampiran tebing sungai. Jadinya berpendukan model ramalan di Jabatan Kaji Cuaca, model ramalan berangka ataupun numerical weather model yang terkini menunjukkan secara keseluruhannya keadaan cuaca tidak menentu di negara Brunei Darussalam akan berterusan dengan hujan sekali-sekala lebat sehingga ke 15 Januari. Menurut Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku terutama pada sebelah petang dan malam dan boleh berlanjutan sehingga subuh. Dalam keadaan cuaca pada masa ini, masih terdapat risiko banjir dan banjir kilat berlaku. Keadaan angin boleh mencapai sehingga 45 km sejam semasa hujan lebat. Keadaan laut dijangka berada di paras sederhana hingga bergelora dengan ketinggian ombak mencapai 3 meter sehingga minggu depan. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil perhatian akan risiko banjir kilat, terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir semasa hujan lebat dan juga bahaya kejadian pokok tumbang semasa keadaan berangin. Keadaan laut bergelora adalah berbahaya kepada semua bot bersaiz kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. Ikuti maklumat keadaan cuaca terkini dengan menghubungi talian cuaca 114 atau layari www.met.gov.bn atau laman sosial media seperti yang tertera. Pihak Berkuasa Pelabuhan dan Maritim MPABD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam siaran akhbarnya menasihatkan agar para pemilik bot, perahu tambang atau pengendali bot laju untuk mengambil langkah berwaspada sebelum dan semasa mengendalikan bot atau perahu ketika cuaca tidak menentu pada masa ini. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk sentiasa mendapatkan maklumat mengenai ramalan cuaca dan elakkan dari membuat perjalanan yang tidak penting serta sentiasa bersedia bagi keadaan cuaca buruk dengan mengambil langkah keselamatan, antaranya memakai jaket keselamatan ketika menaiki bot. Jangan menaiki bot yang melebihi muatan, memastikan bot dalam keadaan yang baik sebelum melakukan perjalanan dan memaklumkan rancangan perjalanan kepada ahli keluarga atau rakan-rakan. 5 orang lelaki ditahan kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Biro Kawalan Narkotik BKN dalam kenyataannya menyebut kesemua lelaki terbabit ditahan dalam satu operasi serbuan di Kampung Birau Tutong pada 11 Januari lalu. Hasil pemeriksaan telah menemukan beberapa paket straw yang berisi pecahan dan ketulan hablur dipercayai dadah jenis syabu seberat 2.97 gram serta jumlah wang hasil daripada kegiatan dadah sebanyak RM301 Brunei dipercayai hasil dari aktiviti penjualan dadah. Tangkapan tersebut masih dalam siasatan di bawah kesalahan seperti berikut. Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah bagi tujuan mengedar kelas A yang melebihi dari 100 gram membawa kepada hukuman gantung hingga mati. Seksyen 6(A) APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6(B) APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal dan Seksyen 7 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal.
Pemeriksaan lanjut di kawasan rumah tersebut telah berhasil menjumpai beberapa alat yang dipercayai senjata api buatan sendiri dan telah diserahkan kepada pasukan polis di Raja Brunei bagi tindakan lanjut. Berikutan dari operasi itu, BKN mengingatkan bahawa pihaknya akan sentiasa meneruskan usaha bagi tindakan membenteras aktiviti-aktiviti pengedaran seperti itu. Seterusnya, BKN menasihatkan kepada orang ramai untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan sebarang aktiviti perkumpulan yang mencurigakan kepada pihak-pihak yang berkenaan. 100 kotak mercun jenis 3388 dan 10 kotak mercun jenis 8888 Happy Boom Firecracker dirampas oleh keanggotaan Balai Polis Bangar Pasukan Polis di Raja Brunei. Rampasan dibuat setelah pihak polis mendapati sebuah kenderaan pacuan 4 roda keluar dari persimpangan JT Tambatan Kampung Bokok dalam keadaan yang mencurigakan. Suspek merupakan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 45 tahun dan tidak bekerja. Pasukan polis di Raja Brunei dalam siaran akhbarnya menegaskan mengikut Peraturan 15 Akta Senjata Api dan Bahan Letupan Negara Brunei Darussalam Penggal 58 iaitu sekatan mengimport mercun, bunga api dan sebagainya. Sesiapa yang didapati melanggar undang-undang tersebut boleh didakwa dan dihukum penjara bagi tempoh tidak kurang 5 tahun dan tidak melebihi 15 tahun serta hukuman 3 kali sebatan dan tidak melebihi 12 kali sebatan. Manakala bagi hukuman mengikut Peraturan 17-2 Akta Senjata Api dan Bahan Letupan menyatakan mana-mana orang yang melanggar Peraturan 15 Akta Senjata Api dan Bahan Letupan boleh dikenakan denda RM3,000 jika didapati sabit bersalah. Sementara mengikut Seksyen 6 Undang-Undang Kesalahan Kecil Penggal 30 menyatakan mana-mana orang yang menyalakan atau membakar apa-apa bahan api hingga menyebabkan gangguan, kesulitan atau menimbulkan bahaya kepada orang awam atau melepaskan apa-apa belon api atau roket di mana-mana jalan awam adalah bersalah dan boleh dihukum denda RM250. Sempena Majlis Ilmu 2020, Jawatan Kuasa Kerja Acara Sampingan Majlis Ilmu 2020 akan mengadakan sesi forum pada hari Sabtu 16 Januari 2021 bertempat di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Dengan tajuk Jantung Hatiku, forum akan disampaikan oleh 2 orang ahli panel. Forum seumpamanya antara lain bertujuan bagi memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan untuk menjaga kesihatan terutamanya penjagaan jantung dari aspek perubatan dan kerohanian. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk hadir ke forum tersebut dan ia juga akan disiarkan secara langsung melalui Instagram mi.brunei2020. Selain forum, pameran berkaitan dengan kesihatan juga akan diadakan dari 9 pagi sehingga 4.30 petang. Forum dan pameran seumpamanya juga akan diadakan di masjid-masjid, dewan-dewan kemasyarakatan dan kompleks membeli belah di keempat-empat daerah sehingga bulan Februari depan. Forum dan pameran diungkapkan bersama oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Agama, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan di bawah Jawatan Kuasa Kerja Acara Sampingan bagi sambutan Majlis Ilmu 2020. Maklumat lanjut layari www.majlisilmu.gov.pn atau media sosial rasmi Majlis Ilmu 2020 iaitu Instagram mi.brunei2020 dan Facebook Majlis Ilmu 2020. Pasukan polis di Raja Brunei memohon kerjasama orang ramai bagi menjejaki seorang pekerja asing yang dilaporkan lari daripada majikan. Rajib Kumar Roy, warga negara Bangladesh memegang pasport BL05944171. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Pusat Bandar Sri Begawan di talian 224-2334 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana balai polis berdekatan.